What keeps you awake at night? What are your hopes and dreams? What if you could plan your life better? At Philip Capital, we understand every client is unique. Your financial needs evolve over time. An Asian integrated financial house with global operations. We are well versed to address your needs and make your investment journey smoother. Our humble beginnings as a broker in Singapore began in 1975. Today, with more than 5,000 employees across the globe, we serve retail and high net worth individuals, family offices, corporate and institutional customers. Over 1 million clients entrust Philip Capital with more than $35 billion in assets under management. Philip Capital was the first to bring online trading platform Poems to Singapore retail investors in 1996. Today, with our wide range of trading platforms and mobile apps, including Poems 2.0, you can trade conveniently and gain leveraged access to global futures, forex, and bullion. As a strong proponent for investor education, we strive to keep you informed through research reports and charting tools. Seminars and webinars are also regularly held to promote financial literacy. At Philip Capital, we also empower you to monitor your portfolio with MyWealth app. If you lack time to self-monitor, tap on the investment expertise of our professional portfolio managers. Our financial advisors will advise you on investment instruments such as equities or mutual funds available across our network offices. Besides investment goals, you may have protection and saving needs. We offer regular savings plans and a wide range of insurance products to protect you and your loved ones. We can also cater to your estate needs in local and international properties through our property consultancy arm. At Philip Capital, we believe in thinking global and acting local. Our Philip Investor Centres and branches across our network offices are strategically located to offer you a one-stop solution to all your financial needs. We provide solutions with API capabilities, online trading, wealth management platform solutions to over 100 financial institutions across the Asia-Pacific region, enabling our B2B partners and their clients the convenience to trade global markets seamlessly. We also provide advisory solutions on corporate finance matters, such as IPO, mezzanine financing, and corporate restructuring. With over 45 years of expertise and growth, fueled by our clients' trust, Philip Capital has grown into an integrated financial house with a growing global presence. We seek to continue to listen, understand, and to make your investment journey smoother. We are your partner in finance. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Apa khabar? Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Okay, bersama keluarga yang tercinta. Alright. So, hari ini kita dapat kembali bersiaran dalam sesi berkongsian berkenaan dengan servis melabur saham dengan cara yang mudah yang akan saya kongsikan bersama anda insya-Allah. Sebelum ini dalam video yang satu lagi saya telah membuat presentation untuk berkongsi dengan anda berkenaan dengan introduction kepada servis pelaburan saham yang dikenali sebagai private mandate. Jika anda terlepas video yang pertama, anda boleh buka balik di Facebook channel saya, ataupun juga boleh buka di YouTube, di sama ada di Facebook page saya ataupun boleh buka di YouTube channel saya untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Ataupun anda nak shortcut, anda boleh just PM saya. Saya akan letakkan link saya, anda boleh terus direct untuk bertanya sebarang soalan, ataupun sekiranya anda berminat untuk mendapatkan servis ini, anda juga boleh terus PM saya insya-Allah. Okey, so hari ini kita akan sambung perkongsian berkenaan dengan pelaburan saham cara yang mudah yang akan saya kongsikan insya-Allah. So
Mungkin saya perkenalkan diri saya sekali lagi kepada anda yang mungkin belum mengenali diri saya. Nama saya Ahmad Arif bin Zulkifli. Currently saya memiliki affiliate Syariah Registered Financial Planner bersama dengan MFPC, dan currently saya memiliki dua jenis license. Yang pertama dikenali sebagai FPMR yang saya ambil bersama dengan SIDC, dan yang kedua saya mempunyai lesen dalam unit trust yang saya ambil bersama dengan FIMM. Okay, so ini dua lesen yang currently saya miliki, dan insyaAllah in the future akan bertambah lagi. Dan currently saya bekerja. Okay, so bekerja bukanlah a full-time employee, okay, tapi on freelance basis lah, okay, ataupun self-employed. Yang pertama saya merupakan sebagai Premier Advisor di TSI, ataupun nama panjangnya kita kenali sebagai The Sophisticated Investor, okay, ataupun short form orang biasanya panggil sebagai TSI lah, okay. Dan juga currently saya merupakan a financial consultant bersama dengan Philip Mutual Berhad, okay. Dan pada masa yang sama juga saya merupakan Senior Marketing Representative 2 bersama dengan Philip Capital Management Berhad, okay. Dan Alhamdulillah, untuk pencapaian 2021, saya telah mencapai ataupun mendapat beberapa pengiktirafan. Yang pertama adalah daripada segi million dollar producer, okay, ataupun short form orang biasa panggil sebagai MDP. Dan juga saya merupakan top producer untuk TSI Group bagi beberapa bulan, bermula daripada bulan Mei, Jun, Julai dan juga Ogos, untuk dua jenis kategori, okay, sama ada PMA ataupun PMAT. Alright, so kita akan sambung presentation, okay, pada tempat yang kita berhenti, okay, semalam, iaitu saya dah go through berkenaan dengan background Philip Capital, kemudian berkenaan dengan objektif pelaburan, okay. Juga saya telah berikan beberapa jenis perbezaan antara unit trust dan juga private mandates. Kemudian saya dah juga berikan kelebihan-kelebihan ataupun apakah benda yang menarik yang berkenaan dengan private mandate ni. Alright, so hari ini kita akan continue pada bahagian karakteristik, okay, ataupun ciri-ciri portfolio management ataupun yang kita panggil sebagai private mandates ini. Alright, so semalam saya telah brief anda sedikit berkenaan dengan kenapa saya nak berkongsi dengan anda. So semalam saya dah ceritakan berkenaan dengan kisah saya yang sebelum ini. Ramai yang jumpa dengan saya dan juga meminta untuk saya managekan saham mereka beberapa tahun sebelum ini. Okay, ada few clients dalam yang saya manage sebelum ni, okay, dalam unit trust mereka. Ada juga yang datang jumpa saya untuk saya managekan diorang punya saham, okay. So tapi saya tak boleh buat benda tu because under regulated activities, which is kita panggil sebagai the fund management, adalah salah satu regulated activities di bawah CMSA 2007. Seseorang itu perlu memiliki lesen, okay, untuk menguruskan saham ataupun kita panggil sebagai fund management di Malaysia. Alright, so kalau anda buka di laman web SC, Security Commission ataupun kita panggil sebagai Suruhanjaya Security Malaysia, di bawah licensing, ini saya sebut tadi CMSA ataupun nama panjangnya Capital Market and Services Act 2007, ada 8 jenis regulated activities. Okay, so regulated activities meaning apa-apa aktiviti yang dalam 8 kategori ni perlu mendapatkan lesen untuk menjalankannya. Antaranya yang pertama dealing in securities, okay, kemudian dealing in derivative, clearing for securities or derivative, fund management, dealing in private retirement scheme, advisory on corporate finance, investment advice and financial planning. Okay, so semua 8 ni sekiranya, okay, seseorang itu ataupun sesuatu entiti ingin menjalankan aktivitis ini perlu mendapatkan lesen terlebih dahulu. So dalam pelaburan saham yang kita bagi sebagai private mandates itu dikenali di bawah kategori fund management. Okay, so fund management perlukan lesen. Alright, so sekiranya anda nak
berikan modal kepada seseorang itu untuk laburkan saham bagi pihak anda kena check terlebih dahulu sama ada dia memiliki lesen ataupun tidak. Alright, so saya tak ada lesen untuk fund management tu lagi so far. As of today saya tak ada lagi. So saya tak boleh managekan saham untuk orang. Meaning saya ambil duit daripada dia dan saya trade lah, jual beli. So ramai orang jumpa saya, so saya kata tak boleh. Benda tu tak memang tak boleh buat di Malaysia. Even though mungkin ada orang yang buat kat luar sana, but in term of legal, benda tu tak boleh. Alright, sebab banyaklah nanti ada isu duit hilang lah, mungkin rugi dan sebagainya. Itu akan menimbulkan masalah di kemudian. Saya pun tak nak pening kepala saya. Okay, anda pun janganlah peningkan kepala anda. So cari tempat kalau anda nak melabur saham, nak bagi modal kat dia untuk dia uruskan, anda kena check dulu in term of dia punya licensing. Dia ada tak lesen yang pertama. So licensing anda boleh check di laman web ni, ers.secom.my, ers.secom, ataupun anda kalau Google anda type je SC license, anda pergi ke tempat yang ketiga kat bawah tu, anda klik, dia akan keluar macam ni. Okay, so anda pergi dekat bahagian ni, representative ataupun companies ataupun individuals. Okay, so untuk company, sekiranya anda nak check sama ada company tu betul ke dia ada lesen untuk carry out regulated activities, sama ada yang daripada 8 tadi tu. Okay, so type nama company tersebut. Sebagai contoh Phillip Capital. Betul ke Phillip Capital ni berlesen dengan Social Securities? So anda type Phillip dan tekan search, dia akan keluarkan. So apakah jenis-jenis lesen yang Phillip Capital miliki? So yang pertama dia ada fund management kat sini, iaitu untuk fund management in relation to portfolio management. Okay, so inilah yang kita sebut tadi sebagai private mandate, managed account, okay, ataupun private managed account dan sebagainya di bawah fund management. Okay, so check dekat sini lesen number dia, status, yang penting masih valid. So yang lain-lain apa lagi? Phillip Futures ada untuk clearing and dealing in derivative. Phillip Mutual dealing in securities, restricted to unit trust yang pertama, dan kedua dealing in private retirement scheme under PRS. Kemudian Phillip Research ada lesen dalam investment advice, dan Phillip Wealth Planner dalam financial planning. Okay, so this is all regulated activities yang memerlukan kepada lesen yang kita sebut tadi di bawah, CMSA 2007. Okay, so please make sure sekiranya anda ingin membuat pelaburan, pastikan yang pertama entiti itu mempunyai lesen. Pertama, yang kedua dia punya representative juga memiliki license, sama ada untuk buat promotions ataupun untuk manage the funds. Alright. So ini bagi mengelakkan sebarang isu atau masalah di kemudian hari. Because kalau kita melabur dekat tempat yang ada license, okay, so at least anything happen, kita boleh rujuk kepada SC ataupun SIDRAC. Di bawah SC ni ada nama dia SIDRAC. Kalau ada any dispute, kita boleh bawa kepada mediator ni. Okay, dia akan jadi orang tengah lah antara kita dan juga fund management tu, ataupun tempat-tempat pelaburan yang kita ada tu. Alright, so at least anda sebagai investor is protected under the law, okay, dan juga under akta ni, akta CMSA 2007 ni. Alright, so is to safeguard client, investor, dan juga untuk berlaku adil kepada dua-dua pihak. Itu penting kenapa anda perlu melabur di tempat yang sah. Alright, so itu yang pertama. Dan yang kedua, of course, kena tengok juga tempat tu pelaburan yang sebagai orang Islam, pelaburan yang patuh syariah. Alright, so kita sambung bahagian presentation, iaitu berkenaan dengan karakteristik fund management. Okay, so yang pertama, dedicated fund manager, okay, akan manage dan monitor portfolio saham anda. Okay, so bila anda buka account dengan Phillip Capital, anda akan diberikan nama fund manager, siapa yang, sebab kita ada beberapa fund manager di Phillip Capital. Dia bukan seorang. So ada beberapa yang akan jaga mandates ataupun kita panggil produk ataupun mandates lah yang berbeza. So setiap satu tu dia ada fund manager dia, dan juga dia, of course, dia ada team dia. Tapi yang anda akan dapat adalah details berkenaan siapa yang uruskan saham anda itu. Okay, so yang pertama dia akan berikan nama, kemudian dia akan berikan alamat email,
dan yang ketiga dia akan berikan nombor telefon. Okay, so anda lepas ni anda juga boleh direct contact dengan fund management anda, fund manager anda sekiranya anda ada sebarang query lah. Okay, so anda boleh, sebab dia bagi, memang dia bagi akses. Sama ada anda boleh lalui saya ataupun anda boleh terus contact kepada fund manager. Dua-dua tak ada masalah. Okay, so kalau anda contact saya, insyaAllah saya akan contact juga fund manager tersebut, okay, untuk mendapatkan clarification ataupun menjawab persoalan-persoalan berkenaan portfolio saham anda. Okay, so a dedicated fund manager untuk jaga akaun saham anda. Dan setiap orang tu dia akan dapat satu akaun, dan dalam akaun tu duit dia sahaja. Okay, berbeza dengan macam dalam unit trust, which is a pool of fund. So maknanya semua investor masukkan duit dalam tu, so dia jadi macam satu tabung lah. Collective investment scheme tu dia dalam satu fund, so dia akan manage fund tu. Tapi dalam private mandates, anda punya account satu nama anda, duit anda separated daripada orang lain. Dia tak campur dengan orang lain punya duit. So modal anda contohnya dalam satu account, so fund manager akan uruskan untuk account ni beli saham untuk anda. Sebab saham tu nanti akan jadi milik anda. So a dedicated fund manager tu akan jaga fokus satu account, satu clients. Okay, so klien lain account, lain modal, lain masuk, lain tarikh mula melabur, lain risk profile, lain syarikat dan juga sektor yang akan dilaburkan. Okay, so it is focus based on your punya risk profile. Bila kita buat minta maklumat berkenaan dengan you punya risk appetite nanti, so dari situ fund manager akan tailored nak pilih saham mana untuk anda, berapa allocation untuk setiap saham tu, sektor mana nak masuk, bila nak masuk, berapa banyak nak masuk. Okay, so it's a focus, satu account, satu nama. Okay, kemudian bila anda buka account dengan Phillip Capital, dalam email welcoming nanti tu, selain daripada anda dapat nama fund manager, nombor telefon dia, email dia, anda akan juga dapat akses kepada kita punya portal. Okay, portal ataupun kita panggil POEMS. POEMS ni ialah Philips Online Electronic Mart System, which is dalam sistem ataupun portal tersebut anda boleh log in 24 hour online, sebab sistem online kan, 24/7. Bila-bila masa, selain daripada masa dia buat maintenance lah, kadang-kadang dia buat maintenance tak boleh log in lah. So anda boleh log in mungkin after hours, mungkin sebelum tidur, sebulan sekali anda nak tengok anda punya portfolio saham, so anda boleh log in dan anda boleh nampak kat situ saham apa yang anda ada sekarang. Kemudian apa saham-saham yang fund manager baru beli, bila dia beli, boleh nampak tarikhnya, berapa harga dia beli, berapa lot dia beli, berapa charges yang dikenakan dan sebagainya. Anda boleh lihat dalam portal tersebut. Okay, at any time. So anda tak perlu tunggu untuk dapatkan statement quarterly. Quarterly anda still akan dapat statement, dia akan email anda punya pegangan terkini, berapa anda punya dalam saham apa dan sebagainya. Anda still akan dapat yang itu. Tapi on top of that, anda juga akan dapat portal yang mana anda boleh log in dan anda boleh lihat sendiri pegangan saham anda yang terkini ataupun yang dulu yang pernah dibeli dan juga dia pernah dijual. Okay, so jika ada dapat dividen pun anda boleh tengok juga dividen daripada syarikat mana yang dia bagi. Kalau ada fund manager dapat buat private placement, juga akan keluar kat situ. Ada corporate exercise, anda dapat bonus issue ke, anda dapat free warrant ke, semua anda boleh nampak dalam the portal itself. Tapi it's not compulsory anda kena buka. Cuma kita berikan nilai tambah kepada anda, yang mana anda boleh lihat sendiri prestasi semasa, pegangan semasa dan juga beberapa information yang lain. Okay, so each client akan dapat this account. So jangan risau, anda akan dapat account untuk anda sahaja, bukan orang lain punya account lah. So anda punya account sahaja. So anda boleh nampak anda punya portfolio semasa. Okay, so it's very detail sebenarnya apa yang anda akan nampak dalam tu. Dia macam trading platform juga sebenarnya, tapi anda tak boleh nak execute buy and sell tu. Okay, so just untuk display dan nampakkan anda punya portfolio semasa lah, dan juga beberapa details lain yang anda nak tahu. Okay, so anda boleh monitor
tapi tak semestinya anda perlu monitor, because kita dah bagi mandate tadi kepada fund manager, okay, you please manage my fund. So I just monitor from time to time. Mungkin anda nak tengok seminggu sekali, anda mungkin nak tengok sebulan sekali, terpulang kepada anda. Kalau anda tak buka pun tak apa, sebab anda akan dapat juga statement every quarter tu. Alright. Kemudian setiap investor owns the share, sebab saya kata tadi satu account, satu investor. So saham-saham dalam account tu adalah saham-saham milik anda. Okay, so saham milik anda ni maksud mana? Okay, let's say one day after a few years anda invest, anda dah capai target anda, okay, so anda nak relax dah. Okay, so anda selesa dengan that current portfolio, dah tak nak dah ambil too much of risk, anda nak berhenti subscribe kepada this fund management. Okay, so mungkin after 10 years, mungkin after 20 years, after you reach your goals tadi, objektif yang anda nak capai tu, so anda kata okay lah, is enough already my investment. Okay, so nak stop dan nak masuk kat tempat yang low risk. Contoh mungkin nak masuk kat tabung haji, mungkin nak masuk dekat tempat yang fixed income, tempat-tempat yang low risk lah, sebab mungkin anda waktu tu dah nak retire, so dah tak boleh absorb volatility, harga naik turun setiap hari kan. So anda boleh berhenti daripada subscribe pada fund management ni dengan dua cara. Okay, so anda nak berhenti ada dua cara. So cara yang pertama, of course, tutup account. Okay, so bila tutup account, fund manager akan jual all the shares, so anda dapat balik anda punya modal bersama dengan profit kalau ada, ataupun kalau time tu tengah loss, still tengah loss lah, so anda dapat balik modal together with whatever profit ataupun loss yang ada. Okay, so anda ambil dan anda letakkan tempat yang anda rasa selesa, kat mana-mana. Ataupun cara kedua, saham-saham yang anda miliki pada masa tersebut anda sayang, sebab mungkin contoh anda beli saham, fund manager belikan untuk anda 10 tahun lepas, harganya RM1. Okay, so today harganya dah RM20 contohnya, RM20, dan every year nampak company ni bagi dividen, bagus, banyak dia bagi, dan anda sayang nak lepaskannya. Okay, so cara yang kedua adalah anda boleh instruct kepada fund manager, okay, so saya nak berhenti subscribe kepada this fund management, tapi saya nak keep all the shares. Okay, saya nak maintain share yang ada tu je dah, tak nak tambah baru, tak nak tolak yang baru. So boleh transfer daripada fund management, daripada private mandate punya accounts, ataupun manage account, kita boleh transfer kepada you punya account CDS. Okay, so sebab untuk buka private mandates, anda tak perlukan account CDS, sebab kita akan buka account, manage account tadi tu untuk anda. Tapi kalau anda nak transfer, nak berhenti nanti, nak transfer all the shares, mungkin ada saham-saham yang 10 tahun dulu beli murah, tapi sekarang dah semua memang blue chip dah, so anda nak maintain dia punya dividen je, so boleh transfer all the shares kepada account CDS anda. So syarat dia of course anda ada account CDS lah, yang masih aktif dan atas nama anda. Okay, so kita boleh buat, sebab saham-saham yang dalam manage account atau dalam private mandates ni adalah anda punya. So sebab saya mention tu, kita adalah anda punya, fokus kepada account anda punya saham. Okay, so anda boleh transfer, minta fund manager transferkan semua share tu kepada account CDS anda. Itu kita boleh buat. Okay, so sama ada nak jual, ambil semua modal, ataupun nak keep all the shares, transfer kepada account CDS anda. Dengan syarat kalau anda masih ada account CDS yang aktif lah. Kalau tak aktif, kena aktifkan ataupun buka account yang baru. So bagi details dan kita boleh transfer all the shares. Sebab kalau nak beli baru mungkin harganya dah RM20 kan. Tapi waktu fund manager belikan untuk anda tu waktu RM1 kan, memang ada value waktu tu, dan sekarang memang dah tinggi harganya, so anda nak keep on the share, boleh juga buat begitu. Alright, so ada dua cara ataupun dua kaedah untuk anda one day after anda dah habis melabur, anda dah selesa dengan modal yang ada. Mungkin anda dah start dengan 100,000, after 10 years katalah anda dah ada 2 million contohnya. Okay, so 2 million anda nak masuk tabung haji dan boleh dapat katalah 3% ke 4%, dan anda boleh living with that expenses untuk yearly expense. So it's up to you bagaimana anda nak merancang, ataupun mungkin anda tak tahu nak merancang, so anda boleh dapatkan advice daripada financial advisor, financial advisor yang berlesen. So mereka boleh rancang untuk anda punya retirement, untuk anda punya kaedah
penyediaan untuk dana untuk bersara, untuk berapa diperlukan waktu saya nak bersara dan sebagainya tu, anda boleh dapatkan daripada license financial planner. Okay, mereka boleh guide anda. Alright, so itu karakteristik ataupun ciri-ciri yang ada di dalam private mandates. Alright, so ini adalah rupa bentuk okay, yang saya sebut tadi forms tadi tu, ataupun kita punya portal tadi tu yang anda akan dapat sekiranya ataupun selepas anda membuka account dengan Phillip Capital. So don't worry, setiap orang akan dapat. So account anda punya, anda make sure anda simpan anda punya username dan password tu. This is common, orang akan lupa dan juga akan terlupa lah normally. So simpan baik-baik. So bila anytime anda nak tengok, anda boleh just log in. So tak perlulah complicated sangat nak password yang susah sangat, sebab dekat platform ni tak boleh buat apa pun. Anda boleh monitor je. Dia tak adalah anda boleh execute trade buy and sell sebab kita dah this is a mandate discretionary. Discretionary meaning is up to the fund manager discretion sama ada untuk beli ataupun jual sesuatu saham. Sebab kita dah bagi dia amanah tadi, mandate tadi, so let him or her manage. So kita just monitor from time to time saja. Alright, so anda akan dapat dia punya interface lebih kurang begini. Dia punya front page bila masuk dia akan keluar macam ni, macam trading platform anda. Mungkin anda ada M Plus ke, Maybank ke, RHB Investment kan. So platform ni sama lebih kurang macam trading platform, cuma dia punya update tu 60 second. Dia tak ada live macam tu. Okay, so dekat tempat lain kalau anda tekan bahagian trading, anda boleh tengok buy and sell, syarikat apa yang dibeli, syarikat apa yang dijual, berapa kuantiti dia, berapa cost, berapa market value, profit and loss berapa dan sebagainya. Anda juga boleh nampak di dalam anda punya portal ni. It's very transparent. Kita tak ada nak hide apa-apa. Jika untung, anda akan nampak untung. Kalau rugi, dia akan nampak rugi. Alright, so this is not a guaranteed punya investment. Investment saham ni of course kita tahu ada risikonya, tapi sekiranya untung, kita tunjuk untung, rugi kita tunjuk rugi. Dah boleh nampak sebenarnya kat sini ada negatif. Nampak ada profit, ada yang loss, ada profit, ada loss. So nothing to hide. Okay, dan juga anda boleh lihat from time to time. So it's no risk. Anda boleh log in ke dalam portal anda, okay, untuk dapatkan details berkaitan akaun anda dari masa ke semasa. Alright, so ini rupa dia untuk trading, macam trading platform. Because sebelum ini, zaman sebelum ini, untuk EPF akaun satu sebenarnya anda boleh laburkan dalam saham dan anda boleh manage sendiri. Okay, so that's why sebenarnya dulu anda boleh execute buy and sell kat sini. Tapi sebab that scheme dah diberhentikan, okay, because of mungkin ada beberapa isu. So sekarang anda tak boleh manage sendiri duit EPF anda. Kalau anda nak melabur guna EPF akaun satu, anda kena latih fund manager under private mandate ni. So dia akan uruskan untuk anda. Dulu memang boleh urus sendiri, jual dan beli, pilihlah saham sendiri dan monitor sendiri, jual dan beli sendiri. But after certain times, okay, that investment atau that scheme tu dah diberhentikan. Sekarang EPF hanya allow sekiranya nak melabur saham guna EPF akaun satu, anda perlu melalui license fund manager yang ada, fund manager yang berlesen. Okay, so still boleh guna EPF akaun satu, cuma kena guna fund manager ataupun kita panggil discretionary account. Okay, dulu namanya non-discretion. Non-discretion maksudnya anda trade sendirilah, anda buy and sell diri sendiri. Okay, so selain itu anda boleh juga nampak transaction history, tarikh bila daripada start date bila nak tengok sampai end date tu bila, tengok apa dia beli, apa dia jual, berapa kuantiti dan sebagainya, juga anda boleh nampak di dalam trading platform. Okay, cuma dalam anda punya in term of portfolio semasa, okay, so dia akan ambil price tu at the closing price. Yang harga pukul 4.59 petang tu, ataupun pukul 5 petang tu, yang itu yang anda akan dapat di dalam sistem. So dia update as of 5 PM the previous trading day. So kalau anda buka contohnya hari ni, hari Ahad, apa yang anda nampak adalah as of Friday lah, sebab bursa buka last hari Jumaat
pukul 4.59 punya price. Kalau anda buka hari Selasa tengah hari contohnya, apa yang anda akan nampak adalah anda punya portfolio ataupun pricing dia tu, setiap saham tu adalah as of pukul 5 hari Isnin sebelumnya. Okay, so dia taklah berubah setiap detik kan. Kalau macam trading platform, of course kita detik, tapi untuk anda punya portfolio, kalau anda nampak market value apa semua ni is as of cut off time, the previous trading day, bukan hari semalam. Sebab kalau hari Sabtu nampak hari Jumaat lah, tapi kalau hari Ahad tu hari Jumaat juga, sebab bursa tak buka hari Sabtu dan Ahad, so dia buka Isnin sampai Jumaat, dan dia akan tutup waktu public holiday lah, okay, dan juga Sabtu Ahad. Okay, so ini anda akan dapat sikit lepas anda buka account, welcoming email, anda boleh access anda punya portal ni. Tapi of course kalau baru buka tu masih belum ada apa-apa pembelian lagi lah. So fund manager akan beli from time to time. Dia tak adalah invest, ada masuk 100,000, esok dia terus invest 100,000. Dia bukan macam tu. So dia akan invest from time to time according to dia punya discretion lah, up to the fund manager punya discretion, bila dia nak invest, bila dia nak keluar dan sebagainya. Okay, alright, so ini adalah the investment strategy yang digunakan, it's a basic yang digunakan dalam private mandate ni. Yang pertama, dia menggunakan a long term punya horizon, which is dia looking at 10 years horizon, meaning apa saham-saham yang sesuai untuk dipegang ideally 10 tahun period. Ni macam value investing lah. Kalau kita tahu value investing ni dipopularkan oleh Warren Buffett. Okay, so konsep yang sama digunakan, iaitu dia mencari company-company yang very strong in term of dia punya fundamentals. Okay, so yang kita perlu faham juga, private mandates ni dia bukan trading. Dia bukan masuk pukul 9 pagi, pukul 9.30 dia keluar. Dia bukan masuk buy today sell tomorrow, BTST, bukan. Dia tak buat macam tu. Tapi the selection of stocks, macam mana kaedah pemilihan saham, sektor macam mana apa semua tu, dia akan berasaskan ataupun based on, of course yang pertama anda punya risk profile tadi, okay, dan juga dia akan melihat kepada the fundamentals of the company, berasaskan apa yang kita panggil sebagai value investing. Okay, so active management, meaning dia akan monitor, keep regularly monitor and invest dari semasa ke semasa modal yang anda berikan. So dan dia tak ada nak minta modal tambahan, suruh top up lah, suruh apa benda, dia tak ada. Whatever amount yang dia bagi, okay, dia akan gunakan, utilize that amount. Okay, of course dia akan ada cash reserve certain amount, dia akan invest dulu dalam sektor ni, kemudian sektor ni dia bukanlah satu hari tu semua dia masuk, so dia akan invest from time to time, dan juga dia akan keep certain percentage dalam cash position. Okay, so dalam fund management is normal, dia tak invest 100%, so dia akan keep a certain percentage dalam cash in order kalau ada opportunity, dia boleh still boleh beli lagi. So kalau kita normally, kalau orang-orang baru melabur ni, modal dia 50,000 lah dia habis sapu semua, sampai ada yang ambil leverage lagi kan. So dalam fund management kita tak buat macam tu. Kita buat based on strategy, based on risk management, kita based on kaedah melabur value investing. Dan kalau anda lihat juga Warren Buffett, dia taklah melabur semua dana yang dia ada. Dia still keep, macam currently dia, I think dia ada more than 100 billion lagi cash position dia. 100 billion belum invest. Dengan dia kata kalau dia ada opportunity dia akan buy, sebab dia ada capital. Orang yang tak ada capital semua dah invest, orang kata bullet habis, rugilah, sebab kalau waktu market correct ke ataupun ada panic selling ke, tak boleh buat apa, boleh tengok je lah. Okay, so that's why the strategy dalam fund management, kita melabur berstrategi, bersistem, bukannya sembrono, dan juga bukan speculate. Dia tak ada ni based by on rumors, selling on news, itu bukan macam tu. Dia memang purely value investing, based on the fundamentals of the company, dan juga beberapa strategi yang fund manager itu gunalah, sebab dia ada, of course dia punya secret sauce dia untuk setiap fund manager tu. That is differentiate between
satu fund manager dengan fund manager lain lah. Okay, so dia ada kelebihan-kelebihan masing-masing. Alright, so ini kaedah selection of stocks yang berasaskan tadi saya cakap value investing tu. Okay, yang pertama business, kita tengok pada business. Sebab kita tahu company ataupun syarikat atau kita panggil counter tu di belakangnya adalah perniagaan, dia ada business. So kita melihat kepada business syarikat tersebut. Yang pertama, a high return on invested capital that is sustainable. Kita bukannya nak masuk based on rumors, based on benda yang tak sustainable. Dia macam speculate, dia bukan macam tu. Okay, so yang kedua ialah sustainable and competitive advantage. So dia melihat kepada syarikat-syarikat yang mempunyai competitive advantage. Okay, competitive advantage ni macam mana? Okay, sebagai contoh, ini contoh saja. Kalau kita lihat syarikat Coca-Cola contohnya, kenapa dia ada competitive advantage? Okay, sebab rasa dia tu sampai sekarang orang tak boleh nak tiru. Okay, mungkin ada Pepsi, mungkin ada Mountain Dew ke produk soft drink yang lain, tapi still Coca-Cola adalah the first selling soft drink di dunia sampai sekarang masih jualan setiap harinya adalah paling tinggi di dunia. Okay, so orang tak boleh nak tiru rasa dia, orang tak boleh nak ada produk yang semacam dengan dia. Okay, so Pepsi mungkin ada rasa tersendiri tapi dia tak boleh beat Coca-Cola punya sales. Alright, so contoh lain kita bagi TNB lah contohnya, Tenaga Nasional Berhad. So dekat Malaysia, di Semenanjung Malaysia, yang supply electric adalah TNB. Dia tak ada orang lain. Di Sabah, di Sarawak, of course dia ada yang lain. Di Sarawak contohnya ada Sarawak Energy. Tapi untuk Semenanjung kita tak ada pilihan, kita kena beli dengan TNB. Alright, so memang tak ada kompetitif lain. So dia ada competitive advantage kat situ. Itu contoh-contoh apa yang disebut sebagai competitive advantage. Kemudian dia melihat juga kepada good and predictable growth prospect. So dia nak lihat in term of projection, growth company tersebut, ke mana dia nak pergi, apakah the next level yang dia nak break. So itu akan menjadi kriteria pemilihan di dalam stock selection. Alright. Selain itu juga yang penting, ini sebenarnya yang paling penting, an honest and able management. Sebab kalau lain ni semua power, ada competitive advantage, ada growth, tapi management ada buat hanky-panky, so akan ada masalah in the future. So it's very important company tu of course kena bagus daripada business model dia, kemudian ada growth yang predictable and good growth prospect. Kena management tu is able, maknanya ada capability dan juga honest, jujur, amanah. Alright, dan of course ini juga tidak kurang penting, iaitu attractive valuation, yang mana kalau company tu bagus, managementnya competent dan juga amanah, kemudian growth prospect juga bagus, tapi harganya dah terlampau mahal. Okay, contoh macam Nestle, harga currently dekat 140 lebih. So dia tak pula begitu attractive valuation dia. So kita dalam saham ni, kita profit dengan membeli membeli saham pada harga yang rendah dan kita jual nanti pada harga yang tinggi. Kita dalam Malaysia ni, dalam yang syariah, hanyalah untuk long, dia panggil long. Kalau short tu meaning dia jual dulu baru dia beli. Kalau harga saham jatuh, dia untung. Tapi tak boleh macam tu, tu tak syariah. So yang syariah adalah kita buy saham rendah, nanti bila harganya naik kita jual. Okay, so that's why valuation juga penting. Kita tak nak beli sesuatu yang over value. Okay, dan of course benda yang menarik adalah bila sesuatu saham tu under value. So meaning dia punya price ada discounted, tapi in term of company business itself, dia strong. Dia ada solid punya business. So itu kaedah pemilihan saham di dalam private mandates as a general. Okay, of course dia ada kriteria lain yang setiap fund manager itu adalah. Tapi this is a basis kalau anda nak faham kenapa nanti anda tengok dia beli saham sekian. Kenapa dia beli saham sekian. So anda lihat balik daripada syarikat tu kenapa, tengok dia punya annual report dan sebagainya. Kalau anda rajin lah. Okay, tapi just as an overview, as understanding untuk anda faham apakah private mandates ni, bagaimana selection of stocks dia, bagaimana dia mengurus dana pelaburan anda. Ini yang saya cuba kongsikan. Alright.
Okey, ini adalah chart chart yang tertua di dunia, ataupun indeks tertua di dunia, kita panggil sebagai Dow Jones Index lah. Okay, so indeks ni 18 lagi dah ada, 1897, sehingga sekarang masih ada Dow Jones di US. So basically apa yang saya nak tunjuk adalah, of course dalam saham ni dia ada naik turun dia. Okay, tapi kalau kita lihat contohnya market di US ni, setiap kali lepas dia turun tu, dia akan create rebound, jadi akan create new high, all time high, new high, all time high lagi. Right? So kita pernah lalui tahun the greatest depression tahun 1929. 10 tahun yang mana dunia seperti tidak bergerak. After the Spanish flu tu, ada berlakunya greatest depression, dipanggil sebagai greatest depression. Dia bukan market correction ke market crash, it's depression. Tak ada pekerjaan, orang menganggur, tak ada makanan, sebagai benda berlaku. Inilah pada tahun 1929, berlaku selama 10 tahun. Tapi bila kita tengok balik from track record, kita dah tak nampak dah dia punya drop tu sangat. Nampak dah sikit kat sini tapi waktu ni orang rasa macam ni lah nak kiamat dah. Masa ni lah nak habis dah dunia ni. Tak ada harapan dah. Okay. Tapi sebenarnya kita tengok balik lah, dekat sini jatuh sikit je Kalau kita tengok tahun .com bubble tahun 2000 jatuh, kemudian naik 2007, dia spike all time high, kemudian jatuh 2008, waktu subprime subprime di US jatuh, kemudian rebound naik balik, kemudian berlaku trade war, jatuh, kemudian naik lagi, membuat all time high, kemudian jatuh waktu COVID, jatuh sampai back to 10 years punya level. Kemudian dia berjaya. Sekarang ni sebenarnya dah hit a new all time high. Dia dah break the previous high. Bukan setakat dia dah rebound, tapi dia dah kembali memecah dia punya all time high dan create a new levels. Okay, so that is kenapa saya nak tunjuk adalah untuk investing kita perlu lihat kepada time horizon yang panjang. Jangan tengok kalau kita fokus dekat sini. Okay, waktu dia jatuh, mungkin alamak habislah duit kan sebab jatuh kat sini banyak ni. Okay, tapi bila kita tengok balik, okay, sebenarnya bila normally kalau jatuh akan rebound, market recovery, ekonomi dah bermula semula, ada demand, supply dan sebagainya. Dan of course kita tahu akan ada market correction lagi, akan ada crash kembali. Tapi always focus on the long term. Kita tahu market crash akan recover, market crash akan recover, and begitulah untuk tahun-tahun berikutnya. Alright, so jangan risau on the volatility. Tapi kalau anda nak melabur untuk tempoh yang lama, this should be the opportunity. Sebab kalau waktu jatuh tu lah anda nak tambah modal, bagi kat manager, okay, saya ada modal tambahan ni, nak pump lagi, new, fine, it's no problem. Boleh tambah modal at any time. Ada duit lebih, tak nak spend, dan nak simpan duit ni, nak labur, okay, boleh bagi kepada fund manager dan dia boleh investkan untuk anda lagi. From time to time anda nak top up, it's no problem. Tapi tak adalah fund manager tu paksa anda top up. Whatever amount yang dia bagi, dia akan gunakan secara berhemah. Okay, so dia tak ada lemak jatuh minta top up, tak ada. Dia tak ada macam tu. Kalau anda duit lebih, anda nak masuk invest lagi, boleh, tiada masalah. At any time top up, tak ada masalah. Alright, so ini untuk Bursa Malaysia. Okay, dia pendek sikit, dia tak adalah 1800, tapi tahun 1980-an. Alright, so kita berhenti sampai sini saja, okay, untuk part nombor 2, dan insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang lain untuk perkongsian berkenaan dengan private mandate ini, yang mana saya akan ceritakan dengan lebih details apakah jenis produk-produk yang ada. Sebagai teaser sikit, kita ada saham-saham blue chips, ataupun kita panggil sebagai mandates blue chip, yang mana fund manager tu akan laburkan saham anda dalam blue chip sahaja. Ada juga untuk opportunity. Opportunity tu maksud dia untuk small cap dan medium cap. So saham-saham yang dia akan labur nanti untuk anda dalam small and medium cap. Ataupun anda nak melabur dalam dividend enhance punya, ataupun dividend company yang memberikan dividend tinggi, boleh juga. Ataupun anda nak melabur di saham global, boleh juga. Tak ada masalah. Bukan setakat saham di Malaysia, anda juga boleh melabur saham-saham di peringkat global. Dan juga sekiranya nak melabur dalam unit trust, juga kita ada fund manager yang akan jagakan unit trust fund anda. Alright, so itu teaser sedikit.
tunggu dan kita jumpa dalam sesi yang akan datang untuk saya kongsikan dengan lebih details berkenaan setiap satu daripada mandate ini. Okay, sebab dia special salah satu ni, dia ada dedicated fund manager dia yang akan jagakan saham untuk anda. So dia ada kaedah tersendiri, dia ada kelebihan tersendiri dan juga dia ada beberapa perbezaan. Alright, so nantikan sesi yang berikutnya insya-Allah. Jangan lupa untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, mungkin ada keluarga anda yang tercari-cari tempat nak melabur. Nak melabur saham sendiri tak ada masa, tak sempat, mungkin tak ada knowledge. Okay, so kongsikan kepada mereka video ini agar mereka tahu sebenarnya ada juga tempat untuk fund manager uruskan saham-saham mereka. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam sesi yang akan datang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.